Okey. Dah start ya. Dah. Assalamualaikum. Kita share dulu. Okay, Assalamualaikum. Okay, dah. So hari ni puasa yang ke 11. 11. 11 puasa yang ke-11 hari ni. So apa khabar semua? Okay, so basically seperti yang dijanjikan, hari ni kita nak sembang-sembang mengenai copy trade. Kalau macam you all perasan dekat I punya Facebook, for the last 2 days I ada cakap pasal copy trade lah. It's a newbie dalam industri. Lepas tu I cakap pasal introduction about copy trade. Okay, so 2 hari lepas kan I ada share mengenai machine photostat. Ya, betul. So you ada apa komen tak pasal machine photostat ni? First kali saya nak letak gambar. Kan letak malah. Sebelum kita start, di sebelah saya adalah kita punya CRM, Yes, Customer Relationship Manager. Ya, betul. Di Zero lah. Okay. Nervous I nervous dengan hari ni. Ya, jangan macam tu. I pun juga nervous ni. Okay. Alright. Okay, komen saya nak reflect lagi. Okay. Komen itu mungkin ramai yang tak dapat kot info sepenuhnya. Sebab saya pun hampir keseluruhan live Cik Nas malam tu memang saya ada. And then dia punya mungkin ada masalah dari segi voice. So okay. Mungkin ada yang terlepas pandang. So hari ni mungkin kita akan boleh orang kata macam bagi tahu balik lah Kita beritahu balik berkenaan dengan poin-poin yang kita share Cik Nas share malam tu. Mungkin malam ni, hari ni kita boleh share. Bukan malam lagi ya. Bukan malam lagi. Itu dah. Nak minum air ke? Bukan petang. Okay. Alright, so basically hari ni kita nak cakap pasal kalau hari tu copy trade ni adalah mesin photostat. So hari ni kita nak cakap pasal sharing is caring. Okay, sharing is caring Okay. So apa yang topik yang pasal boleh slogan sikit. Apa yang topik pasal sharing is caring ni is related dengan yang saya share mesin photostat. Kenapa saya cakap mesin photostat, which is you copy dan you dapat exactly sama macam manager you buat duit lah. Something like that lah. Okay, so macam saya cakap hari tu ada investor kat belakang. Kalau you as a trader, kalau sekarang ni kita trader seorang-seorang, macam you pernah dengar kan, kalau kita pergi seorang, kita boleh pergi kot tu air rajin ada. Pergi mana? Pergi seorang. Orang kata kalau kita bergerak seorang ni kita laju. Yes. Tapi kalau kata kita nak expand, nak berjaya lagi ni, kita perlu bergerak secara berkumpulan. Yes. So dia sama lebih kurang, because kalau you jadi manager, you as a trader jadi manager, you ada investor kat belakang you. So sama macam you bergerak bersama-sama. Okay, apa yang saya cakap pasal sharing is caring ni, kalau you trader, you buat profit, you seorang-seorang je dapat. So not all seorang-seorang je. Okay, sekarang ni you kongsikan kegembiraan tu dengan you punya investor. Okay, so contoh bagi contoh figure lah, senang orang nampak kan. Betul, senang okay, figure. sebab kadang-kadang memang ramai yang macam PM saya, macam mana what is copy trade, macam mana copy trade function. Okay, copy trade ni macam ni. Contoh kita punya Harry, kita punya CRM kita Harry, dia as a trader. Okay, so dia trade seorang-seorang. Okay, katakanlah fund you katakan $1,000 $1,000 lah. Okay, satu. Lepas tu you dapat profit satu bulan katakan 20%. Okay, so 1,000 daripada 20%, which is $200 lah extra you dapat dalam masa sebulan. So boleh lah kan Harry bayar kereta, bayar rumah. Banyak kan? Banyak kan? Okay, so ini dia seorang-seorang dia. Kalau kita buat account kita trader tadi as a manager, okay, which is Harry fund dia 1,000. Okay, sebulan 20%. So dia dapat extra 200 lah. Dia profit sendiri, dia seorang-seorang dia. Okay, sekarang ni Harry ni as a trader,
lepas as a manager, lepas tu dia ada investor kat belakang. Ya. Okay, follow yang sama. Ada pula 1,000. Ada pula 1,000 fund, follow yang sama, dapat juga 200 Yes. USD. So katakan performance fee yang Harry letak dah 40% for example. So 40 daripada 200 dah 80. 80 USD. So instead of dia dapat 200 saja, tapi sekarang dia boleh dapat extra 80. Betul. Itu kalau seorang, Harry. Itulah. So kalau kata kita Kalau baca 10 orang, 10 orang, 20 orang, ramai. 800. Okay. So itu yang saya katakan pasal sharing. Sharing is scary. Okay, so sekarang Cik Harry ada nak, okay, kita tengok ada komen ke? Ada. Ada. Ada yang kata kita baju sedondon lah. Ada. Ada korang nampak Okay. So saya tambah sikit lah. Okay. Sebenarnya dalam bidang ni, orang kata dalam forex exchange atau bahasa mudah dia forex lah. Kita bukan dia tertakluk pada kita trading saja. So dia banyak pecahan di mana kita ni dapat generate duit bukan sekat melalui trading. So yang pernah dengar mungkin IB. Okay, so PEM atau MEM. And then sekarang copy trade. Dan banyak lagi sebenarnya. Ada juga yang buat maksudnya buat education, personal coaching, kan, manage fund. So kebanyakan orang bila tanya, dia macam sempitkan pemikiran di mana kita generate duit adalah hanya melalui profit trading. So sebenarnya banyak lagi bidang, dan hari ni kita nak fokuskan dalam bidang, orang kata dalam produk, iaitu copy trade. So kita nak luaskan skop lagi, yang mana ramai-ramai yang tengok ni. Kita nak beritahu sebenarnya kita dalam orang kata kita trading secara tak langsung, sebenarnya kita dapat macam yang Cik Nan beritahu tadi, kita dapat extra, kan, dapat extra. So benda ni lah yang kita nak bagi awareness. Awareness dekat orang ramai, di mana kita jangan, kalau bahasa mudah, kita jangan kecilkan kita punya pemikiran dan skop. Sebenarnya benda yang sekitar, yang orang kata dalam circle forex tu banyak lagi sebenarnya, Cik Nas. Banyak lagi. So ini tujuan kita yang itulah. Kita nak bagi tahu yang sebenarnya copy trade ni adalah salah satu lagi sumber untuk kita, orang kata, menjana pendapatan, kan. Macam Cik Nan kata tadi, kalau kata seorang 80. Tapi bila kita we talk about volume, maksudnya quantity yang ramai, 100, 200 dan ke atas, sebenarnya profit yang kita buat tu, bila kita masukkan profit, contoh macam kita kata tadi 200, sebenarnya profit share yang kita akan dapat tu ada lebih lagi. Malahan kadang-kadang saya pernah tengok lah, kita pernah tengok ada rekod daripada manager-manager yang perform, di mana profit yang dia close dalam 10 USD. Tapi disebabkan follow dia ni ramai, sampai 100 ke 200 orang, dia punya profit sharing dah sampai 100. Daripada 10 USD tu. Ya, dia punya account manager 10 je dia tutup. Tapi tu nampak tak? Dari segi kelebihan. Maksudnya bila kita, orang kata, sanggup lah. Maksudnya balik pada topik kita tadi, sharing is caring. Kan? Bila kata kita dah sharing, akan ada orang yang caring. Okay, maksudnya caring tu dia akan bagi dari segi profit sharing lah. Okay, sebab apa? Manager tu dah bertekulumus, orang kata, nak memprofitkan, bukan memprofitkan, nak gain lah profit, nak gain profit kita. And then orang kata as a return, as a commitment fee lah. Commitment fee, so bagilah. Maksudnya ada portion, contoh macam tadi Cik Nan kata 40 60. Itu bergantung pada manager setting. Dia starting daripada 1% sehingga maksimum 50. Tapi kebanyakan dia ambil tengah-tengah lah, tengah-tengah 20, 30, 40. So tak kisahlah, yang tu bergantung pada manager. Okay, bila kita dah buat macam tu, so balik pada yang saya beritahu tadi, dengan 10 yang kita close ni sebagai manager, tapi bila kita dapat lebih daripada itu, maksudnya sampai 100 USD, so kita tak perlu pening dah. Maksudnya sehari kita just cari 10, 20 profit dah cukup, dah memadai. Itu kita, kalau kata yang nampak dia punya kelebihan ni, yang mana orang kata trade record yang cantik, kan, trade record yang cantik. So dia terasa dia nak bantu, maksudnya nak sharing lah ilmu yang ada, kan. Tapi berlaku dari segi kekangan jarak, maksudnya nak jumpa face to face tu susah. So mungkin dengan cara ni dia dapat bantu, tak kisah orang tu berada di mana pun, even bukan dekat Malaysia sekali pun, kan, dia boleh bantu. So dengan cara macam ni lah. Maknanya benda ni worldwide lah. Yes, worldwide. Even kalau kata saya sendiri pun ada dekat mana, contoh kata dekat US,
kan. Saya tengok Cik Nas trade cantik kan. Orang kata close je profit kan. So even saya duduk dekat sana pun saya boleh follow. Itu intention lah, maksudnya kita nak mentua amal lah. Itu sebuah sedikit, tapi sebuah sikit saya macam panjang lah. Aduh, saya kira tak ada point lah. Tak ada point lah. Okay. Okay, tak apa, just kita macam santai-santai je hari ni. Okay, ada komen ke? Ada lagi lah. Selamat bersahur. Okay, thank you for watching us. Macam Ashraf, Ichibuku, Shape, siapa? Hafiz. Ada. Yusri Farid, ada ramai. So thank you for watching us. So topik kita hari ni copy trade. Kalau macam copy trade ni, macam cakap apa, bahasa yang macam orang tak apa nak dekat lah. So sekarang kita dekatkan itu sharing is caring. Apa yang kita boleh buat dengan copy trade ni. Okay, so tadi you cerita pasal, okay, boleh tak cerita kasih kalau macam dia orang dah tengok kita punya live ni, lepas tu macam mana lah nak join ke? Macam mana macam so bila kita bercakap pasal copy trade, dia mesti ada manager dan follower lah. Yes. So tak ada salah satu ni tak complete lah copy trade tu. So sebab maksud copy trade tu ni pun kita apa yang kita trade ada orang copy. So kalau kata tak ada salah satu tak lengkap lah. Orang kata kalau tengah duk masak tu kalau tak ada garam tak sempurna, tak sedap. So macam tu lah. Okay, so macam tu. Kiranya first kali sudah semestinya manager. Okay, manager dan nombor 2 follower. Ada yang tanya? Ada yang tanya, klien dari US dan Kanada boleh follow tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh. So menjawab soalan untuk trader tadi, boleh. You duduk mana-mana pun. Tapi dengan syarat dia, Cik Heri, jangan duduk kat Pluto. Jauh sangat tu. Connection tak sampai. Tak sampai Okay. Itu jawab untuk soalan tadi. Okay. So saya nak balik pada soalan Cik Nas tadi. Okay, kayaknya kita perlu ada manager. Dan sudah sebenarnya follower lah. Alright. Okay. Untuk manager, selalunya lah. Bukan selalu, kira orang kata kriteria lah yang kita cari dan memang kita alu-alukan. You are welcome dekat Zero Copy Trade ni di mana anda ada trade record. Yes, at least 1 year. Trade record yang cantik di mana bukan apa, sebab yang kita faham as a investor kan, kalau kata saya sendiri pun sebagai investor sudah semestinya saya nak tengok trade record yang cantik kan, sebab kita nak invest ni adalah satu certain amount, kemungkinan besar kalau kata yang jenis investor besar kan. Tapi even kalau 100 USD pun bagi saya yang orang kata orang biasa ni pun ada besar, dia punya amount tu besar kan. So sudah semestinya kita nak tengok proven record kan. Okay, so satu kita nak tengok proven record lah. Maksudnya as a manager tu dia tahulah dia punya capacity dia. Okay, so daripada situ lah maksudnya kita boleh gain trust. Gain trust. Sebab we are handling about people's punya money. Yes. So, teruskan. Sebab apa? Sebab saya cakap based on trade record ni, kita ni as a people, manusia, sebenarnya kita lebih percaya dengan numbering. Betul kan? Kita percaya dengan numbering kan? Kalau kita setakat kita bebel lah, aku hari ni trade untung profit 500, 600, tapi kita tak ada record dari segi number tu yang menunjukkan kata tulis 600 USD dan dah withdraw sekian-sekian amount. So susah kita nak gain orang kata trust tu lah. Okay, so itu berkenaan dengan proven record lah, maksudnya track record. Okay, so yang nombor 2 mudah, kita just buat deposit 500 USD and then kita register lah. Yang tu yang kita cerita. Yang tu yang kita cerita. Saya dah terlanjut ni. Okay. Actually kita ada soalan. Ada orang tanya, seni warisan candle. Dia tanya, biasa berapa persen target profit seminggu atau bulan, yang risk atau low? Okay. This one. So apa yang saya faham itu, saya tengok, saya pun dah tengok a few manager yang dah register dekat Zero Copy Trade tu. So dekat itu dia orang sendiri dah state dia orang ni jenis trader yang macam mana. Maksudnya dekat description dia akan mention I'm a very high risk trader, bla bla bla. Okay, akan ada state kat juga. Okay, I'm a swinger trader. So dia akan, sebelum pergi kat situ, kalau siapa sekarang ni, because kadang-kadang tak faham apa itu description kan. Okay, pergi dekat kita punya website dulu, www.zeromarket.com/copytrade. Yes. So siapa-siapa dekat sini boleh bantu kita tak untuk tuliskan website tu. So bagi siapa-siapa yang baru menonton, yang baru nak tahu pasal copy trade, saya tulis jap. So boleh boleh. Okay, boleh.
Okay, so at least macam dia orang tahu. Okay, dan kita, rasanya macam kita ada banyak soalan Okay. Nampak kaya bukan dalam sejam, rasa macam panjang kan kita sebab saya plan dalam sejam itu settle lah. Tapi bila dah ada soalan ni, okay, tak apa. Tak lagi kita tengok macam mana. Banyak. Market slash copy trade. Dah tu je. Copy trade. Market.com lah. Market.com lah. Dah lupa lah. Yes.com. Dia sebab apa? Sebab dia live. So dia lain feeling dia. Selalu kalau jumpa klien depan-depan, okay, dia tak macam ni tau. Dia tak duduk. Tambah pula selalunya saya live seorang. Okay. Tapi yang ni bila di sebelah BDM kita, dia jadi dia malu sikit pada dia segan pada tadi. Okay. Alright, so menjawab kepada soalan kita tadi tu, Seri Warisan tu dia tanya apa? Berapa persen target profit? Okay. Yang risk ataupun low risk kan. Okay, sebenarnya ini sebab itulah kita kena dekat Zero Copy Trade, dia ada ranking. Okay. Dekat situ kita boleh select kita punya manager. So kita boleh tengok manager tu punya style macam mana, dan dia akan inform. Selalunya memang dan rata-rata yang manager datang untuk register, yang saya sendiri akan bagi orang kata penerangan lah sebuah sikit, dan saya akan nasihatkan dia untuk nyatakan. Sebab apa, kita nak gain people trust ni, so kita perlu beritahu, macam senang cakap, transparansi lah. Kita beritahu apa yang kita buat macam mana, kan, even low risk ke, high risk ke, medium ke. So saya suruh dia orang state, nyatakan kat situ, dan mudah dari segi investor, dan dia tengok. So once bila dia klik submit saja, maksudnya dia dah tahu dia punya risk macam mana. Maksudnya dia nak risikokan macam mana, so dia dah agree. Maksudnya dia berdasarkan apa yang dinyatakan oleh manager tu. Maksudnya kalau manager kata high risk, so bila once dia klik submit, so dia dah get ready, maksudnya ada risiko loss. Okay. So dekat situ maksudnya as a bila kita sebut sebagai investor, so kita dah tak boleh salahkan manager, di mana kita sendiri dah baca, and then kita dah klik submit. Sebab bukan manager yang paksa klik ya, kita sendiri. Maksudnya follower ataupun investor tu sendiri yang akan klik. Okay, saya agree, saya submit. Dia macam kita sign lah, sah. Macam kalau Tok Kadi kita sah. Macam tu. So benda ni adalah daripada investor tu sendirilah. Okay. So kita tengok ada lagi. So saya suka yang Cik Adi cakap tadi tu, because any investment dalam dunia, kalau kita cari pun tak ada benda yang guarantee. Betul? So the moment kita agree untuk satu-satu investment tu, maknanya we are risk our money. Okay, so I rasa tadi ada soalan daripada siapa Saya nampak yang ni, copy trade kena trade sendiri juga ke? Okay, mungkin Encik Tuan Muhammad Sahal mungkin tak sempat dengar yang awal-awal tadi, di mana kita ada cerita sikit kalau pasal Cik Nah tadi ada mention pasal kita trade sendiri dengan kita jadi manager. So dia konsep yang sama kita implement, tapi yang ni kita register, yang ni tak. Itu je yang membezakan. Maksudnya memang kita still lagi kena trade sendiri. Bukan kata kita suruh orang lain trade. Maksudnya manager tu still lagi trade sendiri, sama ada manual ataupun EA, itu bergantung pada manager lah. Okay, tapi dia punya jawapan maksudnya still kena trade sendiri, and then kita register sebagai manager, dan follower tu saya senang cakap yang mana manager yang datang untuk register, saya kata itu adalah kita punya rezeki yang kita tak jangka. Sebab apa, once kita perform, tak perlu kita nak terlampau marketing sangat, akan ada orang tengok. Maksudnya website kita tu, kita punya traffic dia tinggi. Maksudnya memang sentiasa setiap hari, even saya rasa Cik Nah ni pun ada mendapat pertanyaan-pertanyaan daripada klien. Betul. Kan? Actually live ni pun actually for yang bertanya lah. Kita buat khusus untuk dia. Yes, betul. Because ramai yang tanya, betul macam tadi ada, macam hari ni pun ada tanya manager mana yang saya nak ikut, yang saya nak follow kan. So ada yang macam, okay, macam mana saya jadi manager. So this kind of question menyebabkan kita ada live kat sini. So ini yang akan menjawab semua persoalan yang ada tu. So kalau siapa ada lagi soalan, tulis kat bawah, dan kita akan jawab. So tadi Cik Edi tanya apa kat saya? Saya pun dah tak ingat. Saya pun dah tak ingat. Okay. So Norida Udin tak ada. Okay, setakat tu saja yang Okay. So tadi kita dah cerita pasal Sherry is Scary. Sherry Scary. Okay. Lepas tu apa lagi? Kita nak cerita pasal macam tadi pun dah cakap dah pasal faedah as a trader lah. Kan? Apa yang you boleh
what we call untuk dia orang kadang-kadang dia orang tak nampak tau. Tadi kita dah cerita pasal figure. Okey, kadang-kadang orang tak nampak figure dia ni boleh pergi ke macam tu kan. Kadang-kadang betul. Ada yang macam dia trade sangat bagus, tapi dia tak ada self confident dia. So kadang benda ni macam dia tak percaya yang dia boleh buat benda tu. Faham tak? Okay. So you ada tak macam pesanan ke kat dia orang ni macam instead of dia orang duduk trade seorang, why don't you share dengan kita? Okay, itu antara poin yang memang saya datang ni prepare. Saya prepare. So saya prepare. Sebab apa? Okay, sebenarnya when we talk about trader, okay, no, tersasul lah. Okay, when we talk about trader, okay, trader sudah semestinya trade lah. Maksudnya dia akan trade. Okay, tetapi sebenarnya dalam dia duk trade tu, dia tak tahu yang sebenarnya dia dah memenuhi kriteria sebagai seorang manager. Okay. Sebab ini apa? Macam big aha kat saya. Okay, sebab apa saya kata macam tu? Selama ni kita trade. Okay, trade. Kalau pasal point yang first yang saya cakap tadi, ada proven record. Maksudnya trading dia punya history cantik. So bila dia trade tu dia tak sedar pun. Dia ada ciri-ciri tu. Itu sebab hari ni kita datang nak bagi tahu lebih detail. Maksudnya who is manager? Siapa anda? Kayaknya sebenarnya anda ni bila dah tengok poin-poin yang saya bagi ni, sebenarnya aku ni layak jadi manager. Tapi siapa aku tak register sebab mungkin dia orang kata tanpa sedar. Kata tu dia dah penuhi pun. Okay. So first tadi saya bagi tahu kiranya dia dah ada proven track record lah. Okay. Proven success lah. Ya, proven success. Kan? Sebab kita ulang sikit, maksudnya orang tengok tu based on number. So kita dah ada yang tu, and then mudah nak convince, mudah nak gain trust. Okay. So yang nombor 2 ni, kita dalam duk trade ni apa tujuan asal kita? Kan? Kalau kata yang kita letak tepi berkenaan dengan full time trader, maksudnya yang part time lah, kayaknya dia trade tu adalah untuk menjana secondary income. Okay. Betul. So ciri-ciri itu adalah sesuai untuk manager. Maksudnya dia dah trade profit, and then dia nak income lebih. So cara tak dia menjana betul. So itu antara ciri-ciri yang manager kita cari. Ya. Yang nombor 3, ini yang tak sedar lah, indirectly. Nombor 3 ni, kalau poin yang saya kata tadi, maksudnya ada member jauh ataupun kenalan jauh, tapi teringin nak belajar ataupun dia tak ada kemampuan nak belajar, satu. Lagi kekangan dari segi kerja, maksudnya bebanan kerja, and then bila dia dah balik, dia tak mau lah fikir pasal benda-benda macam ni. Tapi dia ada kewangan, maksudnya dari segi financial dia ada. Okay, so as dia ni, dia rasa dia nak tolong dia punya member, dia punya follower, ataupun tak kisahlah, what we call, orang kata as a pupil, maksudnya dia ada sikap nak tolong lah. So itu antara ciri manager yang ketiga. Okay. Dan saya percaya ramai yang ada duit, ini datangnya daripada golongan-golongan yang profesional. Yes. Dan normally golongan yang profesional ni, dia orang tak ada masa yang dia orang kekangan masa. Dia orang got lots of money, and then sometimes dia orang nak invest tempat yang macam dia nak gain profit, tapi dia orang tak tahu kat mana. Dia tak tahu nak channelkan duit dia. Nak channelkan duit dia. Okay, so this is, bukanlah kita nak cakap this is the whole investment yang ibarat tak, tapi ini adalah salah satu cabang yang you boleh generate your money. Yes, betul. Okay. Alright, so ada poin yang seterusnya. Ada lagi, banyak ni saya tulis. Okay, saya ada lagi 2 lah. Okay, ada 2 lagi. Yang nombor 4. So tadi first saya dah cerita tadi berkenaan dengan history, record. And then yang nombor 2 nak gain side income lah. Yang nombor 3 nak tolong orang. Okay. Yang nombor 4 ni dia berkaitan dengan nombor 3. Okay. Dia kata dia nak tolong orang kan. So bila mana we talk about nak tolong orang, bila mana ada follower dan dia ada akses, maksudnya ada akses. Macam mana akses maksudnya tu, dia akan boleh tengok dekat mana manager entry. Okay. So dekat situ dia sebenarnya dia secara tak langsung, ini kita cerita secara tak langsung, menolong follower ni untuk belajar. Okay, sebab apa saya kata menolong untuk belajar, di mana dia boleh tengok dekat mana, sebab apa entry manager tu masuk kat situ. Sebab apa
TP dekat situ. Walaupun TP tak nampak, tapi kita tahu dekat mana dia hilang, so kita boleh estimate lah dia punya range. Sebab dekat saya rasa copy trade mana-mana tempat pun kebanyakannya dia akan hidden TP SL. Okay. So dekat itu kita boleh belajar skill macam mana, sebab manager masuk kat itu. Maksudnya apa rahsia dia masuk itu. Secara tak langsung sebagai follower ni, yang mana selama ni tercari-cari lah macam aku ni nak belajar dengan cikgu, satu jauh susah nak pergi dari segi masa, kos apa semua kan. So kita tengok, try lah tengok kan Zero Copy Trade punya manager, dia ni tengok perform lah kan, setiap minggu je kan, setiap minggu tengok persen dia buat pun cantik, 10-20%, 10-20% kan. So secara tak langsung bila kita subscribe tu, kita akan ada access. Maksudnya MT4 kita boleh tengok entry dia kan. So dekat situ kita boleh belajar dari segi skill dia, dari segi money management dia, banyak kan. So itu secara tak langsung kita sendiri, kalau kata saya sebagai follower, confirm saya nak belajar kan. Kita tengok mungkin walaupun kita tak dapat lah secara direct, tapi indirectly kita dapat belajar macam mana dia masuk lah. Itu point yang keempat. So kita pergi point yang terakhir. Betul. Point yang terakhir. So yang nombor 5 ni pun dia macam pecahan lah. Akhirnya kita nak ajar dari segi management, punya risk management, and then skill-skill macam mana kita masuk. Adakah kita masuk sebab kat sini, adakah sebab support, adakah kat sini sebab resistance. So yang 3 tadi tu banyak related. Dan kita boleh conclude kan, saya boleh conclude kan, rata-rata sebenarnya bila mana kita tu kalau kata as a trader mampu withdraw. Maksudnya kita punya percentage ataupun win ratio kita senang cakap 51 versus 49. Kayaknya kita punya mampu buat macam tu. Kalau kata lebih lagi, orang kata okey lah. Maksudnya bila kita mampu buat macam tu per month, dan kalau lagi tinggi, sebenarnya anda layak. You are welcome. Saya sendiri ada tangan untuk anda datang dari situ sebagai manager. Itu kita cerita sebagai manager lah. Kalau kita pergi lebih jauh mungkin sebagai investor, saya pergi pula. Itu untuk next live. Hari ni punya live kita nak cerita pasal manager. Kita nak keluarkan you as a trader ni, dalam diri you sebenarnya you boleh jadi manager. You boleh perform dengan bagus. So 5 saya rasa ada. Tok trader dia cakap saya nak join. Tok trader ni basically dah lama dah saya nak jumpa dengan dia, dengan beliau, tapi belum berkesempatan. So insya-Allah kita akan jumpa dalam masa terdekat ni mengenai copy trade lah basically. Boleh tak ada masalah. Boleh. So kalau semua orang you nak conclude what apa yang you cerita tadi? 5 yang tu. Conclude boleh. Boleh. Ada sebelum tu apa yang saya nak bagi tahu is we are very welcome. Kepada orang kat luar sana yang mencari extra income, pendapatan yang sampingan. Kalau you as a trader, is a good untuk you jadikan you punya performance tu as a manager. Sebab apa? You are doing the same thing. Benda buat yang sama. Benda buat yang sama, tapi you dapat extra profit. Kalau you nak tengok chart tu, you tengok setiap hari, tengok buat benda yang sama. Instead of tadi macam saya cakap tadi, you dapat 200, at least you dapat tambah dengan 80. Bukan RM80 tak, $80. $80. Siapa nak bagi dekat you buat benda yang sama. Makan McD pun still lagi ada lebih tu. Sedap. Jadi nak belanja saya McD. So we are very welcome. Untuk kepada manager kat luar sana, trader lah basically, dia akan jadi good manager. Sebab kita kali ni kita fokus pada manager. So kita akan ada lagi. So mungkin lepas ni macam tadi kita akan cakap mengenai investor pula. So another topic lah. So kalau orang tanya macam kadang-kadang macam betul tak Harry, saya nak jadi manager tapi saya takut lah macam mana nak buat marketing. Berkenaan dengan marketing. So orang kata dekat Zero Market ni, maksudnya kita kecilkan skop Malaysia lah. Malaysia. So kita ada 3 orang BDM. Sebenarnya tugas mereka dan saya sendiri. Di mana orang kata kalau we talk about marketing, so kami ni akan membantu. Satu sekarang lah. Betul. Sekarang di mana kita akan select yang mana manager perform cantik.
kan. Okey. Perempuan cantik even dia sendiri pun tak perlu introduce kan. Yes. Kadang betul lah macam Cik Nas kata ada yang segan kan, takut nanti bila dah kena dia akan problem macam mana tau. Dia akan takut terganggu dari segi trading style kan. Sebab ada yang suka macam tu sebab apa, dia orang kata he want to keep low. Dia nak keep low sebab dia tak mahu orang kenal. Kan. So tak ada masalah. Sebab tu dekat sistem, maksudnya ketika kita nak fill orang kata information, so dekat situ dia ada macam nama samaran. Tapi ada juga yang letak nama betul. Itu tak ada isu. Sebab boleh itu letak nama samaran? boleh, tak ada masalah. Okay. Tak kisah nak letak apa pun tak ada masalah. So dekat situ letak nama samaran. So dari side manager dia tak pening kepala sebab apa, memang takkan orang kenal. Melainkan dia letak nama samaran yang memang orang kenal, orang tahulah. Tapi kalau dia letak nama yang mungkin memang takkan orang tahu, so tak ada isu dari side manager, di mana dia boleh treat dengan tenang. Yes. Tak ada masalah, tak ada orang kata tiba-tiba floating akan ada PM masuk tanya bos macam ni. So because satu lagi, Harry, dalam industri ni benda tu is normal. MC, floating, semua is normal. You kena riskkan your physical and mental. Your money of course lah. Betul. Untuk berada dalam industri ni. Tapi the moments kalau you get the profit, ada banyak benda menarik yang menanti anda. Kan? Okay. Alright. So tadi apa saya kata, impact of marketing lah. Impact marketing. Macam saya sendiri salah seorang BDM di Zero, yang akan is a take of my part of my job lah untuk buat macam salah satu yang saya buat ni adalah live sharing lah. Okey, di mana saya pun ada network saya. Kalau boleh tengok kat bawah ni, mana tadi saya dapat sana Yusri. Yusri pun one of my manager. Ada a few lagi. Sekejap lagi saya akan cakapkan. Okay, so ada a few lagi di bawah network saya lah. Hafiz ni one of my IB juga. Okay, so kita nak menjawab soalan. Ada lagi soalan ni? Menjawab. Kita nak jawab. Yang mana tu? Okey, nak tanya cukup ke dana dalam market kalau okey. Berkenaan dengan maksudnya dia nak tanya berkenaan dengan withdrawal, betul? Yes. Okey. Berkenaan dengan withdrawal, kita ada, kalau kata we talk about amount, sekadar amount yang tertinggi lah. Amount yang tertinggi yang melebihi 10k ke atas. So kita ada 2 rekod. Di mana yang terdahulu sebelum dipotong, maksudnya macam cerita Endgame. Sebelum ni cerita Avatar dengan Titanic. Okey, sekarang Endgame sedang mendahului. Okey, so kalau kita cerita about previous, yang tertinggi yang pernah withdraw yang dilakukan oleh klien, ini bukan total lah, maksudnya seorang klien, di mana dia pernah buat withdrawal sebanyak USD 26k. USD 26k. So near to 100,000. Yes. Okay. So dari segi tu orang kata tak ada isu. Tak ada isu di mana dia settle dalam 2 ke 3 hari. Kita bagi tempoh tu senang lah, kita tak tempoh. Tapi kadang tak sampai pun. Sebab kalau kata berlaku bank limit, so ada isu lah, maksudnya tak boleh settle dalam sehari. So saya nak bagi range. Maksudnya 2 ke 3 hari kita akan clear. Kita akan clear. Itu juga bergantung pada klien punya request, di mana dia nak clear yang macam mana. Kadang ada yang nak request by check, kita boleh. Nak request internet bank transfer, orang kata online transfer. So benda ni yang selalunya mengganggu, maksudnya dari segi bank limit. Itu sahaja. So in terms of kita nak withdraw, macam mana kita pihak di Zero untuk membayarkan ni is no issue lah. No issue. Okay, kita ada track record, kita dah pernah buat benda ni. Okay. Yang tengah mendahului ni saya ingat tak apa, saya simpan dulu. Ini dia sekali ganda sebenarnya. Tapi the exact amount mungkin kita simpan untuk net life. Yes. Sebab kalau kata dengan yang 26 ni pun dah boleh settle. So dengan orang kata sekali ganda ni saya rasa tak ada masalah lah. Kira itu kita simpan net life. Kalau kita tengok dari segi 26k USD ni pun boleh settle, so saya rasa no issue lah. Itu berkenaan dengan situ. So dalam satu lagi kena ingat ada time frame lah untuk kita bayar. Okey, saya nak tanya jugalah Cik Ahmad Fahmi,
agak-agak berapa nak withdraw dengan kita? Oh, betul lah kan? Kan? Nak tanya kan? Mungkin Tuan Ahmad Fahmi ni dia ada farm besar. Mungkin okay. Dekat belakang dia tu mungkin dia ada farm besar. Mungkin dia nak secure lah. Yes. Dia nak confirmation. Okay. Kan? So it's a good question Cik Ahmad Fahmi. Mungkin tadi apa? Tu lah, saya tambah sikit. Kayaknya saya akui, maksudnya as a trader, orang kata yang pernah manage fund lah, kita cerita, we talk about fund manager, kan? Mereka sudah semestinya nak menjaga dia punya orang yang di belakang, kan? Mungkin dia ada network sendiri, so dia nak kepastian adakah terganggu, maksudnya in term of withdrawal. Okay, in term of withdrawal, adakah bila kita withdraw akan terganggu. So cakaplah bila klien yang withdraw ni, mungkin dekat sini pun boleh share dia punya orang kata testimoni. Yes. Kan? Di mana semua yang orang kata kalau rasanya dekat kita punya page pun dah ada few testimoni. Yes. Boleh pergi juga dekat kita punya page Zero Market Malaysia. Zero Market Malaysia. Okay, XERO ada space tak? Tak ingat. Tak ada space. XEROMARKETS. Lepas tu Malaysia. So dekat situ so, kita boleh tengoklah few a few testimoni daripada kita punya site lah. Dan satu lagi macam tadi kan buat testimoni. Satu lagi saya lebih suka kalau ada prospek yang tanyakan, why don't you buka dulu account dengan kita dan feel the experience dulu. Because saya dan Cik Hairi tak nak menjanjikan bulan dan bintang. Okay, tapi you kena experience dengan kita dulu. Okay, baru you tahu bila you experience you akan saya ingat satu ni lah. Saya ingat satu orang selalu sebut, tak kenal maka tak cinta. Yes, itu macam topik sharing saya hari tu. Bila kita tak kenal, maka kita tak cinta. Apa pun kita kena kenal dulu. Kan? Kenal orang kata macam mana dia punya behaviour, macam mana dia punya pangan, apa dia suka warna apa semua kan. Okay. Kita tak boleh assume, jangan assume. Ya, betul sebab benda ni orang kata dia ada satu term lah, saya lupa lah. Dia macam setiap orang tak sebenarnya suka benda yang sama. Ya, betul. Ya, kan? Mungkin yang ni suka hitam manis, yang ni suka yang putih, yang ni orang kata kuning-kuning lansat. So setiap taste orang, ada yang suka gemuk, ada yang suka pendek, ada yang suka tinggi, semua ada lah, kan? So bila kita kata dari segi cinta ni, kan? Tak sebenarnya semua orang kena cintakan Zero Market, betul? So kita kena try, and then kita rasa feel dia punya orang kata in term of service, in term of deposit, withdrawal. So barulah dia buat decision. Kan? Kita tak boleh dengar, kita tengok je kan. Mungkin ada yang beritahu susah lah, ada problem lah buat. So kita kalau dengar macam tu je, kalau kita tak try, kita tak mencuba, so dekat mana nak datang cinta tu? Nah. Okay. Jadi tengok saya. Okay. Itu berkenaan dengan tu lah. Okay. Mungkin boleh PM selepas ni kan. Boleh PM Cik Nas, kita punya BDM. Mungkin nak merasai cinta tu, mungkin boleh register account. Okay. Register account, dia akan assist macam mana, register apa semua. Okay, feel, orang kata feel dia punya dulu. Ya, boleh PM saya lah kat Facebook ataupun directly dengan saya 019-522-2325. Laju sangat. Susu sikit. Sekali lagi. Saya tulis lah dekat sini. Okay. Mungkin yang ada nak tanya malu, dia tengok live kan, tapi betul. Nak tanya malu Okay, boleh contact kan, boleh contact tanya personal. Boleh cerita apa masalah apa semua kan. Ada persoalan ni. Nak apa? Kalau TV show ni dah ada banyak commercial break kan. Tapi kita ada commercial break. Tapi kita dah nak buat 1 hour. Okay, sebelum saya tadi Cik Eri dah cakap 5 point yang nak trigger you untuk jadi manager. Okay, sekarang ni saya nak memperkenalkan di bawah saya ada a few manager, di bawah networking saya sendiri. Okay, ada a few manager yang di mana you all boleh tengok sendiri dan you all boleh tengok performance dia. Macam tadi Cik Eri cakap description kan, so boleh tengok juga kat situ. So ada a few. Okay, sebagai contoh yang sekarang ni yang baru join kita iaitu Mega Wealth dan Cepaka Capital, which is this collaboration nama dia Mega Cepaka.
Okay, boleh tengok dekat kita punya website yang tadi yang Cik Eri bagi tu. Okay, this this manager dah ada performance punya track record about 3 years in a fund management. So which is very good lah untuk you tengok, dan after that kalau you berminat you boleh follow. Okay, nombor 2 adalah ZFX, pun di bawah saya juga. ZFX Senior, kalau you boleh tengok dekat Facebook, ZFX Senior juga merupakan very experienced person, okay, in the industry, dan ada juga track record dalam saya rasa Cik Eri kenal kan dengan signal. Dia sangat suka bagi, beliau sangat orang kata advance ini bagi signal dekat Facebook. Ya, kalau kata dia punya style, saya dah tengok lah. Kayaknya every weekend dia akan bagi a few analysis yang dia jangkakan pergerakan dia ke mana. So as kita ni macam saya sendiri pun suka belajar. Maksudnya dia bagi tu bukan orang kata ikut suat je. Kayaknya dia akan cerita pergerakan, bukan dia bagi entry point. Dia kata dia dijangkakan akan ke sini dan saya tengok kebanyakannya win. Boleh follow, mungkin boleh tengok dia punya FB apa semua kan. Alright. Okay. So yang seterusnya adalah 4 series. 4 series pun boleh tengok kat situ. Lepas tu AN Capital, Single Line, dan juga satu lagi White Knight, is it? White Knight. Okay, White Knight. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 manager di bawah saya punya networking. Okay, so boleh tengok dekat kita punya tadi website kita /copytrade tadi, dan tengok dia orang punya performance. Okay, so sebelum kita mengakhiri kita punya habis dah ke? Yes. Saya rasa sebab saya come dengan orang kata banyak point ni sebenarnya. Mungkin next ke kita simpan next. Okay. Kalau bagi semua pun tak syok juga. Okay. So ingat 5 point tadi, boleh ke you recap kejap 5 point? Very short. Okay. Who is manager? Okay, so point yang pertama, sudah semestinya kita nak orang kata buat side income lah. Buat side income, and then yang nombor 2 kita ada proven record. Proven record. So yang nombor 3 dia intention untuk educate orang, nak tolong, intend to help people lah. So secara tak langsung yang nombor 4 dia nak membantu. Kena membantu dari segi apa tu? Maksudnya educate orang. Dia educate orang. Yang nombor 5 dia akan mengajar dari segi money management, maksudnya risiko yang macam mana. Itu orang kata ciri-ciri yang memang kita cari. So sekali lagi orang kata you are welcome at Zero Copy Trade. Okay, so thank you Cik Eri untuk join saya petang ni. So info ini sangat berguna untuk in our knowledge lah basically. Okay. So sebelum saya akhiri saya punya ni, saya rasa ada lagi 2 minit sebelum 3:45. So saya sebenarnya ada lagi kota untuk saya bagikan kepada siapa-siapa yang depo dengan saya. Depo di bawah networking saya lah, basically. Boleh PM kat bawah tu, dah depo, minimum $100 sahaja. Boleh dapat. Untuk dapat yang ni? Yes, untuk dapat siapa duit raya. Cantik. Kalau saya nak beli kat kedai ada kan ni macam mana? Sorry, tak ada. Limited edition lah. Limited edition, cuba pegang. Dia kena experience dulu. Itulah, orang kata tak kena orang kata cinta kan. Okay, so tulisan dia macam dia naiklah timbul. Dan belakang dia ada kita punya Zero Market. Okay, so ini macam satu lagi tools, marketing tools untuk bila raya kan, bagi duit raya. So daripada company mana ni? So daripada Zero. So this is satu kita pun free marketing tools lah untuk you. Senang je, depo minimum $100 akan saya bagikan untuk hari ni sampai 12 malam ni. Okay. Malam ni dia PM saya. Minimum depo $100 akan berpeluang untuk dapat sampul raya. Dan yang bestnya, kita ada kontes. Kontes duit raya. Yes. Kontes duit raya. So the moment you depo $100 dia akan dapat free gift daripada saya. Dan juga eligible untuk join kita punya kontes cash duit raya. Raya banyak tu. Yes, sehingga 1440. Kalau siapa yang ni boleh tengok saya punya email. Okay, so siapa-siapa nak register account boleh PM saya kat bawah dan saya akan assist directly, personally. Okay, saya selit sikit. Selit sikit sebab apa tadi? Mungkin tadi tanya.
Dia kata, macam mana boleh dapat yang ni, and then ada kontes apa semua kan. Betul. Sebenarnya selain daripada WhatsApp punya promotion, sebenarnya dekat FB page kita rasmi Zero Market Malaysia itu memang kita akan update kat situ. Kan? So berkenaan dengan kontes ataupun program apa-apa dekat situ. So saya mengalukan untuk like page Zero Market Malaysia. So dekat itu kita boleh tengok apa-apa info ataupun promo yang terbaru yang dekat situ. So yang sekarang mungkin kalau tengok yang ni lah apa kontes duit raya, betul? Ya, kontes duit raya. So saya ingat tu saja kot. Okay. Saya takut lagi dia jelajak sampai pukul 5. Ni pun dia kalau tengok TV tu orang belakang tu macam ni lah. Dah nak habis lah. Okey. Mungkin ada kata-kata terakhir daripada Cik Nah ni kot. Kata-kata terakhir daripada saya is semoga apa yang kita kongsikan hari ini dapat memberi manfaat kepada yang tanya saya. So ini adalah khas untuk anda sebenarnya. Okay. Alright, so itu saja daripada saya. Okay. Thank you so much for watching. Yang share, yang bagi love, yang like. Okay, semoga ilmu pun satu rezeki sebenarnya. Ya, betul. Okay, so semoga ilmu ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Okay, itu saja daripada saya. Salam sayang daripada saya. Aduh, bukan senang nak dapat. Saya pun tak pernah dapat lagi salam sayang daripada Cik Nas ni. Okay. So thank you so much. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Alright.